Hari ini, kita akan mempelajari firman Tuhan yang bertajuk Orang yang Menghargai Perintah Tuhan. Hari ini, ada banyak bencana berlaku di sekeliling kita. Terutamanya, coronavirus yang seperti pneumonia sedang mengancam seluruh dunia. Tentang ini, apakah yang Alkitab berfirman dan ramalkan? Mari kita mempelajari firman Tuhan mengenai ini. Ramalan Yesaya memberitahu kita sebab yang utama tentang bencana seperti ini. Tuhan meramalkan, sebab mereka melanggar hukumnya, mengubah ketetapan, bencana demi bencana akan tiba. Ada banyak jenis bencana di sekeliling kita. Salah satu ialah penyakit, perang, pelbagai jenis peristiwa, dan kemalangan juga adalah sebahagian bencana. Namun, Tuhan sentiasa melindungi kita, anak-anak Sion, dan biar kita diberkati melalui perjanjian dan perintah-Nya. Dia bahkan berjanji bahawa menunjukkan kasih setia kepada beribu-ribu orang yang berpegang pada perintah-perintah-Nya. Mari kita memastikan ajaran ini melalui Yesaya bab 24. Yesaya bab 24, ayat 1. Sesungguhnya, Tuhan akan menanduskan bumi dan akan menghancurkannya, akan membalikkan permukaannya, dan akan menyerahkan penduduknya. Maka seperti nasib rakyat, demikianlah nasib imam. Seperti nasib hamba laki-laki, demikianlah nasib tuannya. Seperti nasib hamba perempuan, demikianlah nasib nonyanya. Seperti nasib pembeli, demikianlah nasib penjual. Seperti nasib peminjam, demikianlah nasib yang meminjamkan. Seperti nasib orang yang berhutang, demikianlah nasib orang yang berpiutang. Bumi akan ditanduskan setandus-tandusnya, dan akan dijarah sehabis-habisnya. Sebab Tuhanlah yang mengucapkan firman ini. Bumi berkabung dan layu, ya, dunia merana dan layu. Langit dan bumi merana bersama. Bumi cemar karena penduduknya. Mengapa begitu? Sebab mereka melanggar undang-undang, hukum perjanjian baru, yaitu hukum kehidupan, mengubah ketetapan, dan mengingkari perjanjian abadi. Sebab itu sumpah serapah akan memakan bumi. Apa yang terjadi? Ada tertulis, sumpah serapah akan memakan bumi, dan penduduknya akan mendapat hukuman. Melihat apa yang berlaku sekarang pada bumi ini, kita mungkin berfikir bahawa ini ialah sejenis penyakit yang disebabkan oleh mikrob seperti bakteria atau ameba. Tetapi siapakah yang menciptakan dunia mikroorganisma? Tiada apa-apa boleh wujud sendiri. Mengapakah Tuhan menciptakan semua ini? Jika kita memikirkannya, kita dapat mencari kehendak Tuhan. Tuhan mahu semua manusia agar mengikut hukum dan ketetapannya dengan betul di bumi ini dan mematuhi hukumnya bahkan selepas memasuki kerajaan syurga. Kita mesti mematuhi hukum dan ketetapan Tuhan. Dengan beberapa contoh yang tidak kepatuhan, mari kita mengambil pengajaran supaya jangan berfikir perkara yang kecil ini boleh ditahan. Anda tahu 3 orang kawan Daniel, Sadrak, Mesak, dan Abednego. Sampai akhir, mereka pun tidak menyembah berhala sebab mereka berazam agar tidak melanggar hukum dan ketetapan Tuhan. Meskipun mereka akan dibuang ke dalam dapur api yang menyala-nyala. Kita semua perlu mengambil masa untuk memikirkan iman mereka sekali lagi. Bukan hanya ramalan Yesaya, tetapi di Yeremia bab 16 juga, Tuhan memberikan kita ajaran yang sama. Mari kita memastikannya.
Bila-bila zaman pun, apabila orang tidak mematuhi hukum dan ketetapan Tuhan, itu akan mendatangkan pelbagai jenis bencana dan hukuman. Mari melihat buku Yeremia, bab 16 ayat 10. Apabila engkau memberitahukan kepada bangsa ini segala perkataan itu, dan mereka berkata kepadamu, mengapakah Tuhan mengancamkan segala malapetaka yang besar ini terhadap kami? Apakah kesalahan kami, dan apakah dosa yang telah kami lakukan terhadap Tuhan, Tuhan kami? Maka engkau akan berkata kepada mereka, oleh kerana nenek moyangmu telah meninggalkan aku, demikianlah firman Tuhan, dan oleh kerana mereka telah mengikuti Tuhan lain, dengan beribadah dan sujud menyembah kepadanya, tetapi mereka meninggalkan aku, dan tidak berpegang pada apa, tidak berpegang pada Tauratku. Manusia yang dilahirkan di bumi ini, bukan dibinasakan di bumi ini sahaja. Asalnya, mereka berada bersama Tuhan di dunia malaikat syurgawi. Bukan? Memandangkan kita telah berdosa dan datang ke bumi ini, kita perlu mematuhi semua hukum, peraturan, dan ketetapan yang diberikan Tuhan, supaya kita diampuni dosa dan kembali ke syurga. Inilah takdir kita. Namun, manusia tidak berbuat demikian. Mereka hanya makan dan minum, menganggap kehidupan sekarang adalah segala sesuatu. Untuk mengilhamkan mereka, apabila mereka mengingkari perjanjian abadi, Tuhan mendatangkan bencana. Mari pergi ke bab 44. Janganlah kita melupakan apa yang menyebabkan kita datang ke bumi ini. Semasa hidup di bumi ini, menuruti semua ajaran Tuhan dan menjalani kehidupan pertaubatan, kita akan diampuni segala kesilapan dan dosa yang telah kita lakukan di syurga, serta kembali ke kerajaan syurga. Bukan? Mari melihat buku Yeremia, bab 44, ayat 22. Tuhan tidak tahan lagi melihat perbuatan-perbuatanmu yang jahat dan kejijikan yang kamu lakukan. Oleh karena itu, negerimu pun telah menjadi reruntuhan, kengerian dan kutuk tanpa penduduk. Seperti yang ternyata sekarang ini, kamu telah membakar korban dan kamu telah berdosa kepada Tuhan, tidak mendengarkan suara Tuhan dan tidak mengikuti Tauratnya, ketetapannya, dan peraturannya. Itulah sebabnya malapetaka ini bagaimana menimpa kamu, seperti yang ternyata sekarang ini. Kita mesti sentiasa ingat bahawa ada perhubungan rohani dengan kejadian bencana-bencana ini. Alkitab dan para nabi menyatakan hukum, peraturan, dan ketetapan Tuhan yang mengingatkan kita tentang kepentingannya. Di dalam perjanjian lama juga, ada sebuah kerajaan telah jatuh sepenuhnya kerana ia meremehkan hukum dan ketetapan Tuhan. Seluruh bangsanya mengabaikan hukum dan ketetapan Tuhan, dan akhirnya ia hilang dari bumi ini. Mengenai ini, mari kita memastikan melalui sejarah Raja Hizkia. Pada bila-bila, hukum, ketetapan, dan peraturan Tuhan mempunyai kuasa untuk menghidupkan roh kita. Jadi kita harus sentiasa hidup dalam hukum Tuhan, hukum kehidupan. Mari melihat bagaimana seluruh kerajaan itu dibinasakan akibat memandang remeh terhadap hukum dan ketetapan Tuhan di buku 2 Tawarik bab 30. Buku 2 Tawarik bab 30 ayat 1. Kemudian Hizkia mengirim pesan kepada seluruh Israel dan Yehuda, bahkan menulis surat kepada Efraim dan Manasye supaya mereka datang merayakan Paskah bagi Tuhan, Tuhan orang Israel, di rumah Tuhan di Yerusalem. Paskah ialah hukum siapa? Hukum Tuhan, perjanjian Tuhan. Betul? Rayakanlah Paskah. Raja bersama-sama para pemimpin dan seluruh jemaah di Yerusalem merancangkan untuk merayakan Paskah pada bulan kedua, karena mereka tidak dapat merayakannya pada waktunya, sebab para imam belum menguruskan diri dalam jumlah yang cukup dan rakyat belum terkumpul di Yerusalem. Rancangan itu diterima baik oleh raja dan seluruh jemaah.
mereka memutuskan untuk menyiarkan maklumat di seluruh Israel, dari Beersheba sampai Dan, supaya masing-masing datang ke Yerusalem merayakan Paskah bagi Tuhan, Tuhan Israel. Karena mereka belum merayakannya secara umum seperti yang ada tertulis. Ramai pesuruh melawat setiap bandar dengan perintah diraja untuk merayakan Paskah. Pada masa itu, Israel dibahagikan kepada dua kerajaan, Yehuda di selatan dan Israel di utara. Hizkia, Raja Yehuda, telah menyadari kehendak Tuhan. Jadi dia menghantar pesuruh-pesuruh ke Israel di utara dengan mesej, "Rayakanlah Paskah bersama-sama. Bukankah kita dulu kerajaan yang sama?" Raja itu menulis surat dan mengirimkannya melalui pesuruh. Tetapi Israel Utara memandang rendah terhadap mesej kehidupan Tuhan, bahkan mengejeknya. Mari kita sambung dengan ayat 6. Maka berangkatlah pesuruh-pesuruh cepat ke seluruh Israel dan Yehuda, membawa surat dari raja dan para pemimpin, dan mengatakan sesuai dengan perintah raja, "Hai orang Israel, kembalilah kepada Tuhan, Tuhan Abraham, Ishak dan Israel, maka ia akan kembali kepada yang tertinggal daripada kamu, yakni mereka yang terluput dari tangan raja-raja Asyur. Janganlah berlaku seperti nenek moyangmu dan saudara-saudaramu yang berubah setia terhadap Tuhan, Tuhan nenek moyang mereka, sehingga ia membuat mereka menjadi kedahsyatan seperti yang kamu lihat sendiri." Dengan cara demikian, Raja mengirimkan mesej, "Kembalilah kepada Tuhan," melalui pesuruh-pesuruh cepat. Mari kita pergi ke ayat 10. Ketika pesuruh-pesuruh cepat itu pergi dari kota ke kota, melintasi tanah Efraim dan Manasye sampai ke Zebulon, mereka bagaimana? Mereka ditertawakan dan diolok-olok. Raja Hizkia menghantar mesej, "Patuhilah hukum peraturan dan perjanjian Tuhan ke seluruh Israel melalui ramai pesuruh." Para pesuruh pergi dari bandar ke bandar di Efraim dan Manasye sampai Zebulun untuk menyampaikan mesej itu. Namun, orang yang mendengar mesej itu mengetawakan dan mengolok-olok mereka. Kemudian, apakah akibat mereka? Apakah akibat orang yang memandang rendah, mencemooh dan mengabaikan hukum, peraturan, dan perjanjian Tuhan tanpa mengetahui makna untuk mematuhinya? Mari mencari jawaban di buku 2 Raja-Raja. Buku 2 Raja-Raja, bab 18 ayat 9. Dalam tahun keempat zaman Raja Hizkia, itulah tahun ketujuh zaman Hosea bin Ela, Raja Israel. Buku 2 Raja-Raja bab 30 adalah tentang apa yang berlaku pada tahun pertama Raja Hizkia dan 4 tahun berlalu selepas itu. Dalam tahun keempat zaman Raja Hizkia, itulah tahun ketujuh zaman Hosea bin Ela, Raja Israel. Majulah Shalmaneser, Raja Asyur, menyerang Samaria dan mengepungnya. Samaria ialah ibu kota di Israel Utara. Raja Asyur menyerang Samaria. Majulah Shalmaneser, Raja Asyur, menyerang Samaria dan mengepungnya. Asyur menyerang kerajaan Israel di utara. Ayat 10 berkata, "Kemudian apa berlaku? Direbutlah itu sesudah lewat 3 tahun. Pada tahun pertama, Raja Hizkia mengutus pesuruh-pesuruhnya dengan mesej, 'Patuhilah perjanjian, hukum dan perintah Tuhan.' Selama ini kita tidak pernah mematuhi kehendak Tuhan. Jadi tidakkah kita harus lebih berusaha mulai sekarang dan kembali kepadanya?" Walaupun dia mengutus ramai pesuruh dari Yehuda Selatan ke Israel Utara, dengan minda yang baik untuk merayakan Paskah secara kudus untuk menjadikan kerajaan yang diberkati, orang di Samaria pula mengetawakan dan memperolok-olokkan para pesuruh selepas mendengar mesej itu. Dengan ini, mereka bermaksud, sehingga sekarang kami hidup dengan baik, walaupun tidak merayakan Paskah, dan kerajaan kami telah banyak berkembang. Jadi apa yang kamu cakap ini?
Orang yang memandang rendah mesej itu tanpa beriman kepada Tuhan, akhirnya diserang oleh Asyur pada tahun keempat Raja Hizkia. Apakah yang berlaku selepas serangan? Ayat 10 berkata, direbutlah itu sesudah lewat 3 tahun. Dalam tahun ke-6 zaman Hizkia, 6 tahun selepas mesej itu disampaikan, itulah tahun ke-9 zaman Hosea, Raja Israel. Bagaimana? Direbutlah Samaria. Raja Asyur mengangkut orang Israel ke dalam pembuangan ke Asyur dan menempatkan mereka di Hala, pada sungai Habor, yakni sungai negeri Gozan, dan di kota-kota orang Madai. Ada sebab yang tertentu untuk tragedi ini. Kita mungkin cenderung untuk menilai peristiwa yang fisikal hanya melalui pandangan fisikal. Namun Tuhan sudah biar kita tahu bahwa hal-hal yang fisikal berlaku kerana ada hal-hal rohani di belakang. Mari melihat ayat 12. Oleh karena, sebab Israel Utara direbut dan dibinasakan, mereka tidak mau mendengarkan suara Tuhan, Tuhan mereka. Mereka tidak mau mendengarkan suara Tuhan, dan apalagi, dan melanggar perjanjiannya, yakni segala yang diperintahkan oleh Musa, hamba Tuhan. Mereka tidak mau mendengarkannya, dan tidak mau melakukannya. Itu termasuk perintah, perjanjian, ketetapan, dan hukum Tuhan. Memandangkan mereka tidak melakukannya, kerajaan itu mengalami akibat yang teruk. Sebab mereka tidak mematuhi perjanjian Tuhan, kerajaan itu hilang selama-lamanya dari muka bumi. Kalian semua, adakah mematuhi hukum, ketetapan, dan peraturan Tuhan suatu hal yang tidak penting? Ya, bukan sesuatu yang tidak penting. Apabila Paskah tiba setahun sekali, kita hanya berfikir, oh, menyambut Paskah. Pada hari Sabat, kita hanya berkata, oh, menyambut hari Sabat. Namun, segala sesuatu yang di dunia ini, bukan semua bermula dari motif yang fisikal. Ia berlaku disebabkan sesuatu kejadian dahulu di dunia rohani. Jika Tuhan tidak memberikan firman ini melalui nabi-nabi, maka sejarah akan memberi penjelasan secara fisikal. Israel dibinasakan kerana ia diserang oleh Asyur. Namun dari pandangan rohani, ia sudah direkodkan oleh Tuhan dengan jelas tentang sebabnya. Oleh karena mereka tidak mau mendengarkan suara Tuhan, Tuhan mereka, dan melanggar perjanjiannya, yakni segala yang diperintahkan oleh Musa, hamba Tuhan, mereka tidak mau mendengarkannya dan tidak mau melakukannya. Dunia 3 dimensi yang kita lihat sekarang bukanlah segala-galanya. Firman di dalam buku Kolose, bukankah tertulis apabila Tuhan menciptakan bumi ini, Dia bukan hanya menciptakan dunia yang kelihatan, tetapi dunia rohani yang tidak kelihatan juga. Jadi hal-hal duniawi ialah gambaran dan bayangan pada hal-hal syurgawi. Bencana-bencana yang di bumi ini berlaku disebabkan oleh sesuatu di dunia yang tidak kelihatan. Dalam buku Yesaya bab 24, ada tertulis bahawa bumi akan ditandus dan dihancurkan serta mengalami semua jenis bencana. Hal itu kerana manusia telah mengingkari perjanjian abadi dan melanggar perjanjian Tuhan. Tuhan memberitahu kita, sebab itulah bencana akan berlaku. Sama ada sebuah negara akan runtuh atau tidak, ia akan tetap wujud atau tidak, semuanya bergantung pada firman Tuhan. Kita faham bahawa nilai perintah Tuhan dan firman-Nya bukan tidak penting atau remeh. Bukan. Dalam buku 2 Tawari bab 30, umat Hizkia mematuhi perjanjian Tuhan dengan baik. Dan apakah yang berlaku pada kerajaannya, kerajaan Yehuda? Selepas Asyur menaklukki kerajaan Israel, ia sudah menang. Tetapi apakah akibatnya? Kerajaan Yehuda telah mematuhi perjanjian Tuhan.
Apakah akibatnya? Mari kita sambung di buku 2 Raja-Raja, bab 19. Kita dapat melihat dengan baik perbezaan di antara orang yang mematuhi perjanjian Tuhan dan orang yang tidak. Buku 2 Raja-Raja, bab 19 ayat 30. Dan orang-orang yang terluput di antara kaum Yehuda, yaitu orang-orang yang masih tertinggal, akan berakar pula ke bawah dan menghasilkan buah ke atas. Sebab dari Yerusalem akan keluar orang-orang yang tertinggal, dan dari Gunung Sion orang-orang yang terluput. Giat cemburu Tuhan semesta alam akan melakukan hal ini. Ayat 32. Sebab itu beginilah firman Tuhan mengenai Raja Asyur. Ia tidak akan masuk ke kota ini dan tidak akan menembakkan panah ke sana. Juga ia tidak akan mendatanginya dengan perisai dan tidak akan menimbun tanah menjadi tembok untuk mengepungnya. Melalui jalan dari mana ia datang, ia akan pulang. Tetapi ke kota ini ia tidak akan masuk. Demikianlah firman Tuhan. Mengapakah Tuhan memberikan firman rahmat ini tentang kerajaan Yehuda? Apakah yang Hizkia lakukan? Sebaik sahaja dia menjadi raja, dia berazam untuk mematuhi perjanjian, hukum, peraturan, dan perintah Tuhan. Salah satu ialah Paskah. Walau bagaimanapun, kerajaan Israel Utara meremehkan, memperolok-olokkan, dan mengejek perjanjian itu. Sebaliknya, semua orang di kerajaan Yehuda mematuhi kehendak Tuhan dan merayakan Paskah di bawah rahmat Tuhan. Akhirnya, Tuhan berjanji bahawa meskipun kuasa Raja Asyur mungkin adalah lebih kuat daripada kuasa kerajaan Yehuda, Raja Asyur tidak akan memasuki kota Yehuda, dan Tuhan akan memukul semua askar raja. Hal itu kerana kemenangan bukan bergantung pada jumlah tentera negara itu atau kekuasaan senjata mereka. Siapakah yang mengawal kehidupan dan kematian manusia? Tuhan. Mari melihat bagaimana Tuhan memperlakukan terhadap orang yang mematuhi perintahnya. Ayat 35. Maka pada malam itu keluarlah malaikat Tuhan, lalu dibunuhnyalah 185,000 orang di dalam perkemahan Asyur. Keesokan harinya pagi-pagi, tampaklah semuanya apa? Semuanya bangkai orang-orang mati belaka. Sebab itu berangkatlah Sanherib, Raja Asyur, dan pulang. Lalu tinggallah ia di Niniwe. Pada suatu kali ketika ia sujud menyembah di dalam kuil Nisrok, Tuhannya, maka Adramelek dan Sarezer, anak-anaknya, membunuh dia dengan pedang, dan mereka meloloskan diri ke tanah Ararat. Kemudian Esarhadon, anaknya, menjadi raja menggantikan dia. Memandangkan Asyur menaluki kerajaan Israel tanpa apa-apa masalah pun, dari pandangan fizikal, nampaknya mereka juga dapat mengalahkan kerajaan Yehuda dengan mudah. Namun kerajaan Yehuda dilindungi sepenuhnya dengan firman Tuhan, jadi ia tidak boleh dibinasakan dengan kuasa manusia. Tuhan melindungi kerajaan itu sepanjang masa. Dia bekerja sepanjang masa untuk memberikan kuasa. Memandangkan kerajaan Yehuda berusaha untuk mematuhi perjanjian Tuhan, Tuhan mengutus malaikatnya pada malam itu untuk membunuh 185,000 orang di perkemahan Asyur. Kalian semua, siapa mempunyai kuasa yang seperti itu? Tuhan. Manusia tidak dapat melihat tentera syurgawi. Mereka hanya melihat tentera Yehuda yang lemah. Orang Asyur tidak dapat membayangkan bahawa ribuan tentera malaikat yang hebat sedang melawan mereka. Itu pun sama untuk zaman ini. Seluruh dunia akan ditanduskan dan dihancurkan sepenuhnya. Tuhan mengajar kita dengan sejelasnya bahawa orang mengalami semua bencana dan penyakit yang merebak adalah kerana mereka mengingkari hukum Tuhan, melanggar peraturan dan perjanjian abadinya. Disebabkan itu, kerajaan Israel akhirnya hilang dalam sehari. Apabila kita berfikir bahawa segala sesuatu berada di dalam perintah Tuhan, kita tidak boleh meremehkan perintah Tuhan. Dalam buku Yeremia bab 16 juga, apabila Yeremia bertanya, mengapakah Tuhan mengancamkan segala malapetaka yang besar ini terhadap kami? Itu kerana kamu tidak berpegang pada Taurat Tuhan. Alkitab dan Nabi-Nabi mengajarkan itu melalui ramalan.
Pengajaran yang sama dikenakan pada dunia sekarang. Kita mesti ingat bahawa apabila bencana seperti perang, penyakit yang merebak, dan pelbagai jenis perkara serta kemalangan berlaku, semua adalah berkaitan dengan hal-hal rohani yang tidak kelihatan. Jadi apakah yang Daud katakan? Dia berkata bahawa dia mencintai hukum Tuhan lebih daripada apa? Lebih daripada emas tua. Dia menganggap perintah Tuhan lebih mahal daripada emas tua, yang paling semua orang sayangi. Dia mempunyai iman yang begitu hebat dan pemahaman yang betul, bukan? Jadi saya berfikir bahawa orang yang mengasihi Tuhan dan menghormati ketetapan, hukum dan peraturan yang telah Tuhan berikan, ialah orang yang paling kuat di dunia ini dan mereka dalam kumpulan yang paling berkuasa. Mari melihat buku Yohanes, bab 14 ayat 15. Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan apa? Kamu akan menuruti segala perintahku. Kita mengasihi Yesus dan melayaninya sebagai penyelamat kita. Hanya apabila kita mematuhi semua ajaran Yesus, barulah kita dapat memasuki kerajaan syurga yang kekal. Kita sudah faham. Yesus mengakui semua orang yang mematuhi perintahnya sebagai orang yang mengasihinya. Dia pasti telah berfirman, sesiapa yang mematuhi perintahku, ialah orang yang mengasihiku. Marilah melihat ayat 21. Barang siapa memegang perintahku dan melakukannya, dialah yang mengasihi aku. Dan barang siapa mengasihi aku, ia akan dikasihi oleh Bapa-Ku, dan aku pun akan mengasihi dia, dan akan menyatakan diriku kepadanya. Jadi orang yang akan pergi ke kerajaan syurga, pasti ialah orang yang mematuhi perintah Tuhan. Mari kita pergi ke ayat 24. Barang siapa tidak mengasihi aku, jika seorang mengasihi aku, ia akan menuruti firman-Ku. Tetapi barang siapa tidak mengasihi aku, ia buat apa? Tidak menuruti firman-Ku, perintah Tuhan. Firman yang kamu dengar itu bukanlah daripadaku, melainkan dari Bapa yang mengutus aku. Maksudnya orang yang tidak mematuhi perintah Tuhan tidak boleh pergi ke syurga. Bukan? Yesus berfirman, hanya orang yang melakukan kehendak Bapa akan memasuki kerajaan syurga. Semua firman Yesus ialah firman Tuhan, yaitu perintah Tuhan. Jadi Yesus berfirman, jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Apakah jenis orang yang mematuhi perintah Tuhan? Mari melihat satu ayat lagi di buku Wahyu bab 12. Mereka ialah orang yang akan diselamatkan pada hari yang terakhir. Bab 12 ayat 17. Maka marahlah naga itu kepada perempuan itu, lalu pergi memerangi keturunannya yang lain, yang menuruti apa? Menuruti hukum-hukum Tuhan dan memiliki kesaksian Yesus. Dan ia tinggal berdiri di pantai laut. Salah satu ciri-ciri orang yang tidak berdiri di sebelah syaitan, tetapi di sebelah Tuhan sampai akhir, ialah orang yang sentiasa hormat perintah Tuhan dan mematuhinya. Hari Sabat yang kita sambut pada hari ini adalah salah satu perintah Tuhan. Peraturan untuk tudung perempuan juga adalah salah satunya. Baptisan yang dijalankan dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus juga ialah perintah Tuhan. Kita hidup dengan mematuhi semua perintah Tuhan ini. Orang yang meremehkan perintah Tuhan dan mengejeknya akan hilang dari sejarah sepenuhnya. Perintah dan hukum Tuhan mempunyai kuasa yang hebat seperti itu. Secara rohani, sama ada kita boleh diselamatkan dan pergi ke syurga adalah lebih penting daripada sebuah negara didirikan dan dibinasakan. Bukan? Perkara yang besar ini juga bergantung pada perintah Tuhan. Mari kita ingat fakta ini sekali lagi. Kita percaya bahawa Tuhan ada bersama dengan kita. Manusia di dunia ini sekarang berada dalam ketakutan. Namun kita amat digalakkan dengan fakta bahawa
Tuhan ada bersama dengan kita. Daripada berada dalam ketakutan, apabila melihat bencana ini, kita perlu mematuhi perintah Tuhan dengan sepenuhnya. Bukan di bumi ini sahaja, kita perlu buat persiapan yang teliti untuk pergi ke surga. Marilah memberitakan perintah Tuhan dan pasca kepada jiran-jiran kita sebanyak mungkin. Yesus berfirman, "Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku." Marilah kita membimbing ahli-ahli keluarga, sahabat, isteri, suami, dan jiran untuk mematuhi perintah perjanjian baru yang Yesus berikan, supaya kita boleh pergi ke surga bersama-sama. Dengan ini, saya menambahkan khutbah. Terima kasih banyak.